أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini untuk kita terus menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana artinya, dan tidak aku menciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri hanya sanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita berusaha untuk mempertingkatkan pengabdian ataupun perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ini merupakan tugas utama kita. Tugas utama kita sebagaimana manusia, lebih-lebih lagi kita sebagai orang Islam, maka tugas utama kita adalah untuk kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, insya-Allah. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung lagi perbahasan ataupun kuliah kita ini tentang hikmah ataupun faedah-faedah daripada kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita membaca sebuah kitab yang bertajuk Al-Mustafad min Qasasil Quran.
yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan dengan kisah Nabi Ibrahim. Pada minggu lepas kita melihat muqaddimah tentang kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Dan insya-Allah pada hari ini, pada pagi ini kita akan memulakan dengan kisah Nabi Ibrahim. Kita memilih untuk memulakan dengan kisah Nabi Ibrahim ini kerana tak lama lagi insya-Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan juga tak lama lagi kita akan meraihkan, kita kata, Aidil Adha. Selepas kita meraihkan Aidil Fitri dalam suasana PKP, dan tak lama lagi juga kita akan meraihkan pula Aidil Adha. Ini akan memperingatkan kita tentang kisah keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan mengingatkan kita dengan kisah pengorbanan sebuah keluarga yang terdiri daripada Nabi Ibrahim bersama dengan isterinya Hajar, bersama dengan anaknya Ismail, dan seorang lagi iaitu Ishaq. Jadi ini merupakan sebuah keluarga, kisah sebuah keluarga yang memberikan pengajaran, yang memberikan, kita kata, banyak faedah dan ibrah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Lebih-lebih lagi kita dalam kita kata membina sebuah keluarga Muslim, dalam membina Baitul Muslim, maka kisah keluarga besar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini, dan juga isteri Nabi Ibrahim, Hajar, menjadi, kita kata, panduan yang sangat besar yang kita nak sama-sama mengambil, kita kata, pengajaran dan faedah daripada kisah keluarga besar ini. Dan insya-Allah kita akan memulakan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudari muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita memulakan pada hari ini, pada pagi ini, dengan melihat secara umum, kita kata, ringkasan cerita ataupun kisah Nabi Ibrahim ini. Kita nak mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita semua sedia maklum ataupun kita telah pun mengetahui bahawa Ibrahim adalah nama dari kekasih Allah. Ibrahim ini adalah nama daripada kekasih Allah. Disebut sebagai Khalilullah. Dan Nabi Ibrahim ini merupakan ayahanda para nabi yang kedua setelah Nabi Nuh alaihi assalam. Jadi disebut Nabi Ibrahim ini sebagai Abil Anbiya Al-Akbar min ba'di Nuh alaihi assalam, iaitu ayahanda
para anbiya yang kedua setelah Nabi Nuh alaihi assalam. Dan Nabi Ibrahim ini dilahirkan di keluarga disebut sebagai Kaldaniyin. Disebut sebagai Kaldaniyin. Al-Kaldaniyin fil Iraq. Iaitu di negeri Iraq. Jadi ini kita kata sedikit pengenalan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ayahnya adalah Azar. Ayah kepada Nabi Ibrahim ini adalah Azar. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Dan seperti mana yang kita tahu, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim ini dia tumbuh membesar. Dia membesar di kalangan kaumnya yang menyembah bintang-bintang yang berjalan. Menyembah al-asnam, menyembah patung-patung, menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim ini dia hidup, dia tumbuh membesar, suasana sekeliling kita kata Nabi Ibrahim ini, kaumnya ataupun orang-orang yang berada di sekelilingnya ini adalah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam di tengah-tengah kaumnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan yang sangat-sangat mencabar. Kalau boleh kita bayangkan, kita ini hidup di sekeliling kita ini ramai manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak-agak bagaimana keadaan kita, yang kita ini terdiri daripada individu Muslim, yang mana kita ini kita kata terdiri daripada kalangan kita kata orang Islam yang sedang kita kata membina Baitul Muslim di dalam sebuah suasana ataupun bi'ah yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim hidup dalam keadaan yang kaumnya kita kata tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nabi Ibrahim telah pun mencela kaumnya di Iraq yang berbuat syirik dan menyembah patung. Maka Nabi Ibrahim dia tidak mengikut kita kata rentak ataupun kehidupan seperti mana kaumnya. Bahkan dia bangkit. Bahkan dia berusaha untuk berdakwah kepada kaumnya di Iraq yang membuat syirik, yang menyembah patung, yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan beliau ini berdebat ataupun mengadakan debat secara terbuka dengan ayahanda dan juga kaumnya sendiri, serta berusaha memperlihatkan kepada mereka kebatilan yang sedang mereka geluti, yang sedang mereka hidup, yang sedang mereka perjuangkan, iaitu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kisahnya bagaimana kita melihat bahawa Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung-patung sembahan daripada kaumnya, kecuali yang paling besar.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat di permulaan kisah Nabi Ibrahim ini bagaimana pertembungan di antara kebenaran dan juga kebatilan itu berlangsung. Bermula sejak daripada Nabi Adam alaihi salam, sehinggalah bila mana kita membaca cerita ataupun kisah Nabi Ibrahim ini, kita akan melihat bagaimana pertembungan di antara kebenaran dan juga kebatilan ini berlangsung dan berterusan. Seperti mana kita tengok pada minggu lepas, bila mana kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran ini, di antara perkara yang kita nak kena sama-sama lihat dan nak kena sama-sama kita kata fokuskan, akan kita ketahui, akan kita fahami bahawa kebenaran dan kebatilan ini dia akan sentiasa bertembung. Kebenaran dan kebatilan ini dia tak boleh duduk, kita kata tak boleh duduk satu meja. Dia akan bertembung di antara dua perkara ini. Perkara kebenaran dan kebatilan. Cumanya kita nak kena berusaha mendidik dan mentarbiah diri kita untuk kita bersama-sama dengan pejuang kebenaran. Bersama-sama dengan pendukung untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi Allah ini. Dalam perjuangan Nabi Ibrahim ini, kalau kita melihat dan kita akan melihat selepas ini bagaimana Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya sendiri. Kita akan melihat daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Ada kita kata pelbagai segmen ataupun pelbagai part bagaimana Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada ayahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada kaumnya. Akan tetapi seperti mana yang kita tahu, mereka ataupun kaum Nabi Ibrahim ini tidak menarik diri daripada kekufuran dan kesesatan itu. Maknanya taklud, tak masuk dakwah Nabi Ibrahim ini kepada kaumnya. Walau bagaimanapun Nabi Ibrahim terus melaksanakan tugasnya yang utama sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pendakwah. Kemudian kita akan melihat bagaimana kemudian kaumnya memutuskan untuk membunuh Nabi Ibrahim dan dengan membakarnya hidup-hidup seperti mana yang kita akan lihat nanti. Dan mereka pun melakukannya. Mereka menangkap, mereka berusaha untuk membunuh, melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api yang menyala, yang marak menyala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirnya memberikan keselamatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi Ibrahim daripada apa yang ingin dilakukan oleh kaumnya. Kemudian kita akan melihat kisah bagaimana Nabi Ibrahim keluar bersama anak saudaranya Lut, iaitu Nabi Lut, ke negeri Syam, bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Palestin. Jadi daripada Iraq Nabi Ibrahim keluar
daripada Iraq itu bersama dengan anak saudaranya Lut, Nabi Lut, ke negeri Syam, keluar. Dan seterusnya Nabi Ibrahim mengembara ke Mesir. Tengok ya, daripada Iraq keluar ke Palestin. Kemudian meneruskan pengembaraannya ataupun musafirnya ke negeri Mesir. Lalu kembali ke Palestin semula. Jadi kita tengok para anbiya ini, kehidupan mereka ini kita kata mengembara dan bermusafir daripada satu tempat ke satu tempat. Dan di Palestin juga Nabi Ibrahim ini tinggal di sana beberapa lama. Beberapa lama bersama dengan isterinya, dan isterinya Hajar melahirkan Ismail, iaitu Nabi Ismail. Kemudian membawa isteri dan anaknya Ismail yang masih menyusu lagi, yang masih kecil lagi, ke Mekkatul Mukarramah, ke Mekah. Ini di antara kita tengok negeri-negeri yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Negeri Iraq, kemudian ke Palestin, kemudian ke Mesir, kemudian kembali semula ke Palestin, kemudian bermusafir dan berhijrah ke Mekah bersama dengan isteri dan anaknya yang masih kecil pada ketika itu, yang masih menyusu lagi. Dan perkara ini kita boleh lihat tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan. Kita tengok di sini hadis Bukhari, fi Sahih Al-Bukhari 3364 daripada Ibnu Abbas. Hadis ini daripada Ibnu Abbas menceritakan secara ringkas tentang kita kata perjuangan hidup Nabi Ibrahim, tentang perjuangan dan pengorbanan hidup keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kalau kita boleh bacakan terjemahannya daripada hadis Al-Bukhari ini, riwayat Ibnu Abbas. Kemudian datang dengannya Hajar dan Ismail yang masih menyusu hingga meletakkannya di Kaabah, di bawah pohon yang besar dan rendang, di atas sumber Zamzam, di atas masjid. Yang mana kalau kita pernah pergi buat haji, pernah buat umrah, kita akan dapat melihat lokasi sumber air Zamzam ini di atas Masjidil Haram. Sedang Mekah pada ketika itu tidak berpenghuni, tanpa air. Jadi pada ketika itu Mekah ini tidak ada penduduk. Tengok bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian Ibrahim meletakkan bersama mereka sebekas tamar. Ada bekas tamar, sebekas tamar dan satu bekas air. Kemudian meninggalkan mereka. Jadi Nabi Ibrahim pergi hantar Hajar dan juga Ismail yang masih menyusu ke Mekah itu daripada Palestin ini, kemudian meninggalkan mereka. Bila mana Nabi Ibrahim ingin meninggalkan mereka, Hajar iaitu isterinya berkata, "Wahai Ibrahim, ke mana kamu akan pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini?" Ayah ini pergi letak, kita kata isteri dia pergi letak anak dia di Mekah yang tidak berpenghuni itu, kemudian berlalu nak pergi, nak tinggalkan mereka. Maka isterinya pun tanyalah, nak pergi mana tinggal kami duduk di sini ni, di Mekah ini yang tidak ada penghuni ini, yang tidak ada air, yang tidak ada kita kata akses pada ketika itu dengan mana-mana manusia. Ditanya berkali-kali, tetapi Ibrahim tidak menoleh hingga isterinya berkata, iaitu Hajar berkata,
Adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan semua ini, Ibrahim? Sehinggalah ditanya oleh isterinya, adakah ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ibrahim menjawab, ya. Nabi Ibrahim menjawab kepada isterinya, ya, ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kerana apa? Kerana cintanya Nabi Ibrahim, kerana ridhanya Nabi Ibrahim dengan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diangkat, kita kata menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isterinya berkata, jika jika begitu dan ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mensia-siakan kami. Maka Hajar rasa, dan kalau ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak akan mensia-siakan kami. Idzan la yudayyi'ana. Kalau ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesekali mensia-siakan kami. Tidak akan sesekali membiarkan kami. Jadi Nabi Ibrahim pun kita kata meninggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih kecil pada ketika itu. Jadi sambung lagi kita kata ringkasan daripada kisah Nabi Ibrahim ini. Setelah beberapa lama, Ibrahim telah kembali ke Mekah semula saat Ismail telah pun besar. Maksudnya Ismail telah pun meningkat umurnya dan kira-kira dapat kita kata membantu sebagai seorang anak yang dapat membantu akan kerja-kerja seorang ayah ini. Maka Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Kemudian datang pula perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Ibrahim ini disebut dalam Al-Quran anni ara fil manam. Yang mana Nabi Ibrahim ini melihat dalam mimpinya, anni azbahuk fanzur madza tara. Dalam ayat Al-Quran yang kita akan bacakan nanti, kemudian Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail kerana mimpi yang dia lihat. Dan ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi Ismail ataupun Ismail ini antara anak yang turut serta membantu ayahnya dalam membangunkan Kaabah. Sebab itu kisah keluarga besar Nabi Ibrahim ini kisah yang sangat penting, yang sangat besar untuk kita sebagai individu Muslim dalam usaha untuk kita membina Baitul Muslim ataupun keluarga Muslim ini, untuk kita melihat keluarga ini yang sangat-sangat memberikan pengajaran, yang sangat-sangat memberikan petunjuk dan pentarbiahan kepada kita untuk yang boleh mendidik kita sebagai seorang ayah bagaimana. Kita akan melihat bagaimana Nabi Ibrahim ini dia berinteraksi dengan ayahnya Azar. Bagaimana seorang isteri berinteraksi dengan seorang suami. Bagaimana seorang isteri mendidik anak. Bagaimana Hajar mendidik Nabi Ismail. Bagaimana pula kita tengok nanti anaknya Ismail dalam mematuhi, dalam berusaha kita kata membantu ayahnya, berusaha untuk mematuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan belajar, kita kata banyak daripada keluarga besar Nabi Ibrahim ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah pun
mengkhususkan Ibrahim ini dengan kelebihan diangkatnya menjadi khalil ataupun kita sebut sebagai kekasih, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim sebagai khalil, iaitu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan puan-puan saudari yang dirahmati Allah sekalian, kemudian di akhirnya kita akan melihat, kita kata, kisah ataupun cerita Nabi Ibrahim, iaitu Khalilullah ini wafat dan dimakamkan, ditempatkan di tempat yang kemudiannya menjadi kota Al-Khalil yang kita kenali pada hari ini. Kota ini terdapat di Palestin, di negeri yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah negeri Palestin, Mekah, Madinah. Ini merupakan tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang suci. Dan ini jugalah merupakan, kita kata, tempat-tempat yang kita akan melihat kisah hidup keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi assalam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, itulah sedikit sebanyak yang dapat sama-sama saya sampaikan dalam kuliah subuh kita pada pagi ini, pada hari ini. Permulaan daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam secara ringkas, insya-Allah, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan meneruskan lagi, kita kata, perbahasan ataupun kuliah kita ini tentang kisah Nabi Ibrahim, dan kita akan melihat, kita kata, apa faedah yang sangat, kita kata, besar yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ini untuk diri kita sebagai seorang Muslim, untuk diri kita sebagai seorang da'i, dan apa juga faedah yang dapat kita tengok kepada dakwah yang sama-sama kita pikul ini, yang sama-sama kita galas ini. Tak lain tak bukan, dakwah yang sama-sama kita pikul dan galas ini adalah untuk kita mengajak umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa sekadar itu yang dapat saya sama-sama kongsikan dengan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan sekalian pada pagi ini, pada pagi Isnin ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dapat mengikuti lagi, insya-Allah, kuliah-kuliah yang akan disampaikan oleh rakan-rakan, oleh sahabat-sahabat saya di page Akademi Tarbawi ini. Seperti mana yang sedia maklum, hari Isnin kita akan membaca kitab Al-Mustafadu min Qasas Al-Quran, dan insya-Allah pada keesokan harinya disambung oleh Ustaz Umar Aiman bin Osman yang akan bersama-sama dengan kita membaca kitab Tanbih Al-Ghafilin. Dan insya-Allah pada hari Rabunya pula akan disampaikan kuliah online ini oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Wahab yang akan membacakan kitab Arba'in Tarbawiyah. Itu 3 insya-Allah kuliah online setakat ini yang akan sama-sama kita sampaikan di page Akademi Tarbawi ini, insya-Allah. Dan di antara program-program yang lain, tuan-tuan puan-puan boleh ikuti, boleh tengok di page Akademi Tarbawi. Di sana juga insya-Allah kita akan
adakan kelas bimbingan Al-Quran, silsilah Quranuna, juga secara online, yang boleh kita, yang insya-Allah akan bermula awal Julai nanti. Itu di antara program yang insya-Allah akan sama-sama kita jalankan secara online, yang diselia oleh insya-Allah tim Akademi Tarbawi. Dan akhirnya juga sedikit pengumuman juga, boleh juga kita melihat tentang program korban bersama Akademi Tarbawi, insya-Allah bersama dengan tim Akademi Tarbawi pada tahun ini, yang insya-Allah boleh sama-sama saudara-saudari tengok insya-Allah iklannya di page Akademi Tarbawi, insya-Allah. Itu sedikit sebanyak pengumuman daripada saya sebelum mengakhiri kuliah subuh kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada saya. Saya mohon maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, dan marilah sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan sedikit kita kata perkongsian dalam slot pada pagi ini, dengan kita membaca kitab Al-Mustafad min Qasas Al-Quran yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, akan memberikan manfaat kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung kisah Nabi Ibrahim ini lagi pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.